Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan pelajaran kita bagi subjek matematik tahun 2. Topik kita pada hari ini ialah pecahan. Mari kita tengok standard kandungan 3.1 pecahan wajar. Manakala standard pembelajaran 3.1.1 mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. 3.1.2 menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Okey, rujukan yang kita guna pada pelajaran kita pada hari ini ialah buku teks Matematik Jilid 2. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 1 hingga muka surat 6. Okey, mari kita tengok apa itu pecahan. Di sini ada menunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan tentang pecahan. Mari kita tengok pada situasi 1. Dalamnya ada beberapa watak. Yang pertama Leonardo, yang kedua Raphael, yang ketiga Michelangelo, yang keempat Donatello. Okey, mari kita tengok apa masalah mereka. Okey, kawan-kawan, saya ada beli pizza. Mari kita bagi kepada 4 bahagian. Okey, lalu bagus juga. Setiap orang dapat berapa bahagian ya? Okey. Dan bantu kami. Macam mana nak bagi kepada 4 bahagian? Okey, kita tengok macam mana kita nak bagi pizza ni kepada 4 bahagian. Okey, ini pizza dia. Okey, mula-mula kita buatlah potong di bahagian tengah secara menegak dan juga tengah secara melintang. Jadi kita label setiap bahagian. Okey, ini satu bahagian, ini pun satu bahagian. Okey, yang bawah pun satu bahagian. Okey, dan sekalipun satu bahagian. Jadi setiap seorang akan dapat satu bahagian daripada 4 bahagian. Okey, kita tengok macam mana yang dicakapkan satu bahagian dari 4 bahagian ni. Okey, ini pizza dia, kita dah label tadi. Okey, satu bahagian kita bagi pada Raphael. Okey, satu bahagian kita bagi pada Michelangelo. Okey, satu bahagian kita bagi pada Donatello. Dan satu lagi bahagian kita bagi pada Leonardo. Itulah maksud dia, setiap orang dapat satu bahagian daripada 4 bahagian. Jadi, satu bahagian yang setiap orang dapat tadi, kita tengok jadi macam mana. Satu bahagian daripada 4 bahagian boleh juga disebut sebagai 1/4. Okey, 1/4 inilah yang kita namakan dia sebagai pecahan. Okey, kita tengok sekarang macam mana kita nak kenal dan tulis pecahan. Kita tengok pada contoh pizza tadi. Okey, pizza tadi kita dah ambil satu bahagian. Okey, semua ada 4. Kita ambil satu bahagian, jadi bahagian yang dikeluarkan ialah 1/4. Okey, 1/4 ataupun kita lukis macam ni. Okey, ada 4 bahagian, satu bahagian kita warnakan warna merah. Kita akan tulis dia sebagai 1/4. Okey, kita tengok macam mana kita nak tulis 1/4 ni. Macam mana cara dia? Macam mana kita nak kenal dia? Macam mana? Dia mesti ada cara dia. Kita tengok. Okey, 1 garisan melintang. Okey, 4. Okey, yang satu ni kita panggil dia sebagai pengangka. Manakala garisan yang melintang yang kita tulis ni, kita panggil dia sebagai per. Manakala nombor yang di sebelah bawah, kita panggil dia sebagai penyebut. Jadi, 1, kita garis melintang. Okey, 4. Kita akan baca dia sebagai 1/4. Itulah cara tulis dan cara baca pecahan tadi. 1/4. Yang pasti pengangka nombor di sebelah atas, penyebut nombor yang berada di sebelah bawah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, pengangka, per dan penyebut. Macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana nak tahu nak tulis pengangka tu macam mana, nak tulis penyebut tu macam mana? Okey, kita tengok cara dia. Pengangka atas, bawah penyebut. Pengangka ni kita tulis berdasarkan bahagian yang berwarna, berlorek atau dipilih sahaja. Kita tengok pada gambar ni,
yang berwarna ada berapa? Ada satu sahaja yang berwarna merah, satu bahagian saja. Sebab tu cikgu tulis pada bahagian pengangka, cikgu tulis nombor 1. Jadi untuk penyebut pula, kita tulis berdasarkan semua bahagian termasuk bahagian yang berwarna berlorek atau dipilih. Kita tengok kat gambar raja sini. Semua bahagian, kita kira semua termasuk yang dia warna tu. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4. Sebab itu cikgu tulis nombor 4 di bahagian penyebut, iaitu di sebelah bawah. Jangan kita tersilap. Pengangka mesti sebelah atas, penyebut mesti di sebelah bawah. Dan di tengah-tengah dia ada garisan per. Okey, kita tengok beberapa contoh supaya kita lebih faham cara nak tulis pecahan. Kita tengok gambar yang pertama ni. Cikgu dah kata pengangka per penyebut. Pengangka mesti bahagian yang berwarna. Kita tengok bahagian berwarna ada berapa? 1. Kita buat garisan. Kemudian penyebut kita kira semua bahagian termasuk yang berwarna. Kita kira 1, 2. Jadi kita akan tulis macam ini. Dan cara baca dia ialah 1/2. Okey, mesti ada perkataan per. Dia tak boleh kamu cakap 1, 2. Tak boleh. Dia mesti 1/2. Okey, kita tengok yang di bawah pula. Okey, kita tengok pengangka dulu. Kita tulis sebahagian pengangka dulu. Kita kira bahagian yang berwarna atau yang berlorek. Kat sini ada berapa bahagian? Ada 1. Kemudian kita akan buat garisan melintang. Dan bahagian penyebut, kita kira semua bahagian. Kita kira sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan tulis macam ini. Dan kita akan baca dia sebagai 1/5. Okey, senang kan? Dah boleh faham kan? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, mula-mula yang tadi juga, kita kira bahagian pengangka. Bahagian pengangka yang berwarna atau yang berlorek sahaja. Kita kira 1, 2, 3. Okey, ada 3. Okey, lepas tu kita buat garis melintang. Penyebut, kita kira semua bahagian. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tulis macam ini. Dan kita akan baca dia sebagai 3/4. Okey, senang kan? Okey, dah boleh faham kan? Dah boleh nampak kan? Okey, kita tengok contoh yang bawah pula. Okey, pengangka dia yang berwarna ada berapa? 1, 2. Tulis 2 nanti. Kemudian kita buat garis melintang. Bahagian penyebut, kita kira semua bahagian. 1, 2, 3. Kita tulis macam ini. Dan kita akan baca dia sebagai 2/3. Okey, mudah saja, tak susah. Senang saja. Yang penting kita tahu mana bahagian pengangka, mana bahagian penyebut. Jadi kita tengok beberapa contoh soalan. Kita cuba sama-sama, kita nak tengok, kita nak uji kefahaman kita. Macam mana nak tulis pecahan. Okey, ini gambar yang pertama. Macam tadi saya kata, pengangka mesti bahagian yang berwarna dan berlorek. Okey, kita tulis bahagian pengangka dia ada berapa? 1, 2. Okey, kita tulis 2. Kemudian kita buat garisan melintang. Dan bahagian penyebut, kita kira semua bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tulis nombor 5. Dan kita baca dia sebagai 2/5. Okey, kita tengok contoh yang bawah pula. Okey, macam tadi juga, kita kira bahagian pengangka, iaitu bahagian yang berwarna atau yang berlorek. Okey, kita kira ada berapa dekat sini? 1, 2, 3. Kita tulis nombor 3. Kemudian kita buat garisan per. Okey, bahagian penyebut, kita kira semua bahagian. Kita kiralah. Jangan tertinggal bahagian yang berwarna. Dia mesti semua. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis nombor 8. Jadi kita akan baca dia sebagai 3/8. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya kita cuba sama-sama supaya kita lebih faham. Kita tengok yang ni pula. Okey, yang warna purple ni. Okey, untuk pengangka kita kira yang berwarna dulu. Okey, kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tulis nombor 5. Kemudian kita buat garisan per. Okey, untuk penyebut kita kira semua bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nombor 6. Jadi kita akan baca dia sebagai 5/6. Okey, kita tengok yang seterusnya.
Macam tadi juga, bahagian pengangka kita kira yang berwarna sahaja. Okey, kita kira sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis nombor 7. Okey, dan kita buat garisan per. Untuk penyebut, semua bahagian kita kira termasuk yang berwarna. Kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis nombor 8. Jadi kita akan baca dia sebagai 7/8. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Dia harap murid-murid boleh enjoy dan faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jangan risau, sebarang soalan boleh terus tanya pada cikgu ataupun kamu tonton semula video ini berulang kali. Jangan risau, mudah saja cara untuk tulis dan kenal pecahan. Okey, itu saja pada hari ini. That's all for today. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.